Menghapeki, menghapeki lekoye, menhajelok, menhajelok madire, ha 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 maye, hamso lekoye. Hai, saya Ima Sam. Hai, saya Laili. Saya Ketiba. Dan saya Hardi. Kami DJ Asyik FM. Moy lain daripada yang lain. Menhajelok madire, ha 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 maye. Okey, hai. Nama saya Hardi Zakaria bin Kasim, lebih dikenali sebagai Hardi, dan saya daripada suku kaum Temuan. Hai, nama saya Keti, anak perempuan Batakoi. Saya dikenali DJ Ketiba, saya Tukom Semai. Hai, saya Laili Aping dan lebih dikenali sebagai Bunga Kembang Taman. Saya dari suku kaum Jakun. Hai, saya Rozima Simpan. Saya lebih dikenali sebagai Ima Sam. Saya dari suku kaum Temuan. Okey, baiklah. Saya bermula di Asyik FM sebagai seorang penyampai secara sambilan pada tahun 2008. Dan selepas itu saya diserapkan sebagai penerbit rancangan dan saya mengendalikan segmen Geradung Geradeng sebagai seorang penerbit, dan segmen ini ke udara pada setiap hari Ahad 11.30 pagi. Pengisian segmen Geradung Geradeng adalah segmen yang memperkenalkan pengkarya-pengkarya seni daripada masyarakat orang asli, terutama dalam bidang muzik, penciptaan lagu dan lirik di kalangan masyarakat orang asli, lagu-lagu moden orang asli. Jadi kita memperkenalkan dan juga mengetengahkan bakat-bakat baru, bakat-bakat yang sedia ada, dengan menjadikan Asyik FM sebagai platform mereka menyelahkan bakat dalam bidang muzik. Jadi saya biasa mengendalikan ataupun bertugas pada setiap hari Ahad 11 pagi hingga 3 petang selama 4 jam adalah waktu bertugas saya yang biasa. Okey, saya bermula berkhidmat di stesen radio Asyik FM pada tahun 2008 sebagai Pismil, dan selepas itu selama setahun 2009 saya bertukar arah bekerja sebagai pegawai immigration di Johor Bahru. Selepas itu rezeki saya masih lagi di RTM unit penyiaran. Saya kembali pada 2011 sehingga sekarang. Maknanya saya sekarang ni dah 10 tahun saya berkhidmat di stesen radio Asyik FM. Okey, dan juga rancangan yang saya kenali di stesen Asyik FM pada setiap Isnin, iaitu segmen Gahju Asyik sehingga 11 pagi, dan selepas itu saya mengenalikan rancangan penerbit sebagai segmen Keer-Keer Chat, iaitu Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pada pukul 3.45 petang hingga pukul 4 petang. Dan selepas itu saya juga mengendalikan rancangan untuk segmen pada setiap hari Sabtu, Jokle Karaoke. Segmen Jokle Karaoke ini bermula pada pukul 11.30 pagi sehingga pada pukul 2 petang. Saya Laili, saya mengendalikan segmen Gahju Asyik. Tapi sebelum itu, saya berkhidmat di Radio Malaysia Asyik FM bermula di tahun 2000 sebagai Pismil, dan bila dapat tetap saya bertugas ke Langkawi selama 3 tahun. Selepas itu 2014 saya kembali semula di RTM, masih lagi bersama Radio Malaysia Asyik FM, siaran orang asli, untuk segmen yang sentiasa menyegarkan pagi anda, iaitu segmen Gahjo Asyik, dengan hiburan, dengan maklumat, info trafik, info cuaca, dan keratan utama akhbar akan disediakan untuk anda semua. Itu khas untuk saya bersama Bunga Kembang Taman. Saya berkhidmat di RTM pada 2001, dan ketika itu Asyik FM dikenali sebagai Radio 7 siaran orang asli. Dan pada ketika itu saya bertugas sebagai artis berjadual, dan pada 2005 saya bertugas sebagai penerbit rancangan ketika itu. Dan ketika itu juga kami bertukar kepada Radio Malaysia Asyik FM, tapi tetap menggunakan siaran orang asli, Moy. Dan saya mengendalikan rancangan, saya mengendalikan segmen Coretan Hati, juga pop 60-an, setiap Sabtu 8 hingga 11 malam. Okey,
saya Hardi daripada suku kaum Temuan, dan suku kaum Temuan ini kebanyakannya berada di sekitar Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga Pahang lah. Jadi kalau diikutkan masyarakat orang asli, kita ada 18 suku kaum. Suku kaum Temuan berada di kelompok Proto Malay ataupun Melayu asli. Kalau dihuraikan 18 suku kaum masyarakat orang asli, ada 3 kumpulan, iaitu Senoi, Senoi, Melayu Proto dan juga Negrito. Jadi suku kaum Temuan seperti yang saya kata tadi berada di sekitar lokalitinya berada di sekitar Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Baiklah, suku kaum Temuan kebanyakannya berada di pinggir-pinggir bandar, di sekitar Kuala Lumpur, di dalam Kuala Lumpur pun ada masyarakat ataupun suku kaum Temuan. Jadi perkampungan mereka berada di pinggir-pinggir bandar, di negeri-negeri yang berada di Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Melaka dan juga sebahagian daripada negeri Johor. Okey, saya Katie, suku kaum Semai. Suku kaum Semai adalah di dalam kelompok Senoi, antara suku yang terbesar di antara masyarakat orang asli 18 suku kaum. Suku kaum Semai terletak di kawasan Perak dan juga di Pahang. Okey, dan juga kebanyakan suku kaum Semai adalah di kawasan paling terbanyak adalah di kawasan Perak, di kawasan Hilir, di Hulu dan juga di Batang Padang, kawasan tengah Perak. Okey, suku kaum Semai, Pahang dan juga di Perak tidak mempunyai banyak beza. Bahasa sama, tetapi cuma lenggok bahasa adalah berlainan sikit. So bermakna kita boleh membezakan itu adalah suku kaum Semai Pahang dan juga suku kaum di Perak. Okey, saya dari suku kaum Jakun, juga daripada kategori Melayu Proto, dan banyak terdapatnya suku kaum Jakun ni yang kebanyakannya di Pahang dan juga di separuh di Johor. Dan kalau ikutkan saya sendiri, ayah saya Jaud, mak saya Jakun. Jadi dalam kehidupan kami berbicara dan sentiasa bercakap menggunakan bahasa Jakun. Untuk Jakun Pahang selalunya seperti suku kaum yang lain, kita ada dialek yang berbeza, bunyi itu tak sama, tapi intonasi dan dengan lenggok yang berbeza, dia akan dapat membezakan kami di antara satu sama lain. Itu di antara Jakun di Pahang dan juga di Johor yang boleh kita bezakan. Okey, saya Imasem dari suku kaum Temuan. Saya dengan Hardi lebih kurang, tapi cuma Hardi di Selangor dan saya di Negeri Sembilan. Dan di Negeri Sembilan juga ada kawasan-kawasan yang ada suku kaum Temuan. Contohnya di sebelah Port Dickson, sebelah saya, Port Dickson ada 3 buah kampung orang asli yang ramai, kebanyakannya orang tidak tahu ada kampung orang asli di sana. Dan yang paling banyak sekali di kawasan Kuala Lipis di kawasan Kuala Pilah, Rembau, yang tu ada kira dialek yang sama, tetap Temuan, tapi bunyi dan lenggok yang berbeza. Itu yang kata suku kaum Temuan di Negeri Sembilan. Okay, baiklah, Asia FM bersiaran di RTM di Angkasa Puri, Kuala Lumpur, di Wisma Radio, dan kami Asia FM bersiaran selama 15 jam sehari, memulakan siarannya pada 8 pagi hingga 11 malam pada setiap hari. Dan dalam 15 jam kami bersiaran, terbahagi kepada 4 dialek, antara dia Semai, Temiang, Temuan dan juga dialek Jakun. Dan pada setiap hari giliran dialek berbeza-beza, ada dialek dimulakan dengan dialek Jakun dahulu, keesokan harinya ada dimulakan dengan Temuan dan seterusnya. Dan untuk Asia FM kami bersiaran 75% berbahasa dialek dan juga 30% dalam bahasa Melayu. Jadi dalam siaran kami menekankan juga penggunaan bahasa Melayu kerana berbeza-beza dialek juga di antara masyarakat orang asli. Jadi supaya mereka boleh menggunakan bahasa Melayu dengan betul juga. Okey, penggunaan bahasa Melayu walaupun 30% di Asia FM, kita juga ada rancangan yang memang satu rancangan yang memang di-highlightkan ataupun yang memang dihaskan untuk bahasa jiwa bangsa.
Dan bahasa jiwa bangsa tu mengetengahkan tentang penggunaan bahasa, penggunaan ayat, juga penggunaan tata bahasa. Dan selain daripada itu juga kita juga ada selitkan dengan pantun, juga ada puisi, dan juga kita ada selitkan juga drama yang menggunakan bahasa Melayu. Itu pun drama khas untuk siaran khas. Dan selain itu juga kita juga berkongsi dengan pendengar kita apabila ke udara menggunakan juga orang kata bahasa Melayu sebagai bahasa perantara juga, kerana pendengar-pendengar di Asyik FM bukan setakat pendengar masyarakat daripada orang asli, tapi juga masyarakat Melayu juga ada menjadi pendengar-pendengar kami. Contohnya rancangan yang saya kendalikan, Coretan Hati, menggunakan bahasa Melayu, kerana apa yang dihantar oleh pendengar-pendengar kita, yang tu yang akan kita bacakan, yang akan kita alunkan, yang akan kita kongsikan dengan pendengar-pendengar kita di luar sana dengan menggunakan bahasa Melayu. Asyik FM boleh dengarkan saja di RTM Klik dan juga boleh dengarkan di frekuensi 91.1 di Lembah Klang, di 102.5 di Pahang Barat, 105.1 di Cameron Highland, 95.6 di Johor dan juga di Hulu Tembling 89.3. Okey, dan selain daripada itu juga kita boleh mengikuti kami juga bila kita di Asyik FM bersiaran, boleh mendengarkan kami di Facebook Live, di media sosial di FB Asyik FM. Anda boleh mendengarkan kami di My Preview 706 dan juga di Astro 875. Asyik FM, moy-moy lain daripada yang lain. Okey, Asyik FM walaupun bersiaran hanya 4 dialek, tapi ke semua suku kaum masyarakat orang asli mendengar siaran Asyik FM, kami mendapat respon yang sangat baik. Kalau telusuri sejarah, kita bermula dengan frekuensi gelombang pendek dan seterusnya FM, dan sekarang kita menggunakan platform-platform baharu di menggunakan laman sesawang rasmi, boleh mendengar kami secara online, Astro, My Preview, dan kita juga mewujudkan akaun official di Facebook, media sosial kami di Twitter, IG, Instagram, dan juga terbaru adalah TikTok. Kami mengikut perkembangan semasa supaya masyarakat orang asli juga yang tidak ketinggalan menggunakan media-media sosial ini terus mengikuti siaran kami secara tidak langsung. Kami juga dapat mempromosi siaran kami, bukan saja kami menonjolkan muzik tradisional, muzik moden. Kami juga mahu masyarakat orang asli, tidak kira suku kaum, walaupun kami bersiaran 4 dialek, mereka bersama-sama menjadikan Asyik FM ni adalah satu medan untuk mengintegrasikan sesama suku kaum masyarakat orang asli, dan juga rakan-rakan kita di luar yang mendengar kami secara tidak langsung sebagai satu platform untuk kita menyatukanlah semua rakyat Malaysia. Okey, selain itu juga Asyik FM juga sebenarnya menerapkan kebudayaan, kesenian, adat resam yang masih lagi kita terapkan di Asyik FM. Contohnya seperti lagu-lagu genabak, lagu-lagu tradisional, lagu sewang bagi suku kaum Semai, Temia, dan juga suku kaum Temuan sendiri pun ada kongkong, yang tu yang kita rakamkan di lokasi yang dapat kita kongsikan di siaran kita. Selain daripada itu juga kita juga banyak turun padang, sebab satu ketika dulu di mana Asyik FM tidak mendapat siaran yang meluas seperti sekarang ni, kita kongsikan bila kita dapat turun padang. Di situ kita akan buat bukan sekadar hiburan, tapi juga kita berkongsi juga tentang siaran kita, tentang orang kata masyarakat orang kita, bukan setakat untuk orang asli saja, tapi juga untuk orang kata bagi pengenalan ataupun berkongsi dengan masyarakat bangsa-bangsa lain juga. Dari situ juga kita dapat orang kata menarik perhatian pendengar-pendengar kita. Selain daripada orang kata masyarakat orang asli, kita juga dapat menarik orang kata pendengaran kita
bersama dengan masyarakat luar. Contohnya macam masyarakat Melayu sendiri yang ada pendengar-pendengar kita yang akan turut serta bersama dengan kita. Di situ kita dapat kumpulkan dan dapat orang kata kita bersatu hati. Selain daripada hiburan, selain daripada kita memperkenalkan kebudayaan masyarakat orang asli dan juga kita turun padang bersama-sama dengan masyarakat orang asli, mereka mendengar kita, mengikuti kita, mereka mendengar lagu-lagu yang kita siarkan, kita memperkenalkan lagu-lagu daripada kita memperkenalkan lagu-lagu daripada pengkarya-pengkarya orang asli, pemuzik-pemuzik orang asli. Mereka mendengar kita secara terus-menerus, secara tidak langsung. Kita juga di Asyik FM kita di Asyik FM juga kita mengadakan di Asyik FM juga kita mewujudkan segmen yang memberi inspirasi kepada masyarakat orang asli sendiri, antaranya segmen kerjaya, segmen eksklusif, segmen yang mengetengahkan kejayaan-kejayaan anak-anak orang asli yang telah pun berjaya. Kita mengangkat mereka di siaran Asyik FM supaya menjadi inspirasi kepada masyarakat orang asli lain untuk berjaya di masa akan datang. Secara tidak langsung kita juga mengintegrasikan kita juga bekerjasama bersama dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli juga untuk menyebarluaskan informasi peluang pekerjaan, aktiviti pembangunan yang diadakan oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dengan orang asli, supaya masyarakat orang asli ini mendapat maklumat yang tepat dan juga mereka boleh menjadikan Asyik FM sebagai sumber mereka mendapatkan informasi yang sahih. Okey, baik, di Asyik FM juga kita ada juga rancangan khas untuk kesihatan pada setiap hari Rabu. Ada juga kita boleh ikuti, antara kita akan menjemput pakar-pakar perubatan iaitu dari HOAG dan juga dari pihak hospital yang lain untuk memberi informasi dan juga memberi maklumat tentang penjagaan kebersihan, penyakit. Sekarang mungkin masyarakat orang asli di pedalaman mungkin tak tahu. Ini adalah masanya Asyik FM salah satu medium untuk menyampaikan iaitu maklumat yang berkesan kepada mereka lah. Selain daripada itu, bukan sekadar di stesen Asyik FM on air juga berkongsi maklumat, tapi kami sendiri iaitu penyampai radio Asyik FM sendiri turun padang dan juga bekerjasama dengan itu Hospital Gombak Orang Asli, iaitu mengikuti mereka masuk pedalaman untuk memberi informasi juga dan juga membantu pihak Hospital Orang Asli di Gombak juga, terutamanya di musim sekarang ni, iaitu imunisasi COVID-19 kebangsaan, iaitu antara aktiviti yang dijalankan di perkampungan orang asli. Sebelum kami terpilih untuk menghiasi majalah Dewan Bahasa dan Pustaka, sebenarnya mereka juga bekerjasama dengan Radio Malaysia Asyik FM, sama-sama turun padang bersama Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak orang asli. Kita bersukan, kita membuat bermacam-macam program bersama mereka dalam turun padang, bersama menjayakan program bersama masyarakat orang asli di pedalaman khususnya. Dan pastinya kami daripada mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak editorial Dewan Bahasa dan Pustaka kerana sudi bersama-sama kami untuk berkongsi kisah ataupun berkongsi berkenaan stesen radio khususnya untuk masyarakat orang asli, siaran orang asli, Radio Malaysia Asyik FM, untuk diperkenalkan kepada anda semua dan sama-sama kita dapat mendengarkan berbagai budaya, berbagai lagu dan berbagai bahasa yang boleh kita kongsikan untuk anda. Apapun, terima kasih kepada anda semua. Kita juga pernah bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk sama-sama menyiarkan lagu-lagu sewang, khususnya lagu tradisional yang menggunakan bahasa Melayu sebenarnya. Ia untuk mendengarkan ataupun memberitahu kepada masyarakat luar untuk mereka sama-sama tahu sebenarnya, walaupun lagu-lagu yang dimain itu dalam berbagai bahasa dan berbagai dialek, tapi bila kita menyampaikan dengan lagu-lagu bahasa Melayu, ia memberi
kefahaman yang mudah untuk bangsa-bangsa yang di luar sana, khususnya dalam mendengarkan lagu-lagu tradisional. Dan ini juga adalah usaha yang dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengekalkan adat resam dan juga lagu-lagu tradisional, khususnya untuk masyarakat orang asli, supaya ia tidak hilang di telan zaman. Okey, saya Ima mewakili Asyik FM. Okey, terima kasih kepada DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, memilih kami untuk menghiasi majalah Dewan Bahasa. Dan ini adalah peluang yang cukup besar untuk kami bagi memperkenalkan dan bagi menonjolkan apa peranan sebenarnya Radio Asyik FM kepada masyarakat, bukan setakat masyarakat orang asli, tapi juga untuk keseluruhan, supaya ianya dapat kita kongsikan bersama dengan masyarakat di luar sana peranan dan juga sebagai penyiar, penyampai, dan bagaimana untuk kami mendekati masyarakat, bukan setakat masyarakat di bandar tapi juga masyarakat di pedalaman.